Okey, dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pegawai dan kaki tangan bangunan Darul Ihsan, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali kita dahului dengan ucapan tahmid. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kerana pada petang ini ataupun tengah hari ini dapat kita bersama di dalam majlis ilmu kita dalam bacaan kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan pada tengah hari ini kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-26. Betul kan? Cabang iman yang ke-26 dalam kitab kita ni, iaitu cabang iman yang ke-26, iaitu jihad. Jihad. Kalau kita tengok cabang iman yang ke-26, 27 dan yang ke-28 tu, dia semuanya membicarakan dalam bab jihad lah. Dalam bab jihad, dia kategori 27 tu bicarakan tentang murabatah, berjihad dengan dia menjaga sempadan di jalan Allah. Cabang iman yang ke-28 tidak lari dari medan jihad. Jadi pada tengah hari ini kita rangkumkan sekali lah. Cabang iman yang ke-26, 27, 28 semuanya dia berada di bawah tajuk besarnya, tajuk jihad. Boleh insya-Allah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab kita ni, firman Allah Subhanahu wa taala, dalil daripada Quran dalam bab jihad. Pengarang kitab kita bawa ada 4 dalil daripada Quran dan ada 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab jihad. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 47 dalam kitab kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Hendaklah kamu berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Allah sebut muka surat 47. Jihad ni apa dia, ustaz? Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam perkara yang diredai oleh Allah dengan niat untuk mengangkat agama Allah di tempat yang paling tinggi. Itu maksud jihad. Sungguh-sungguh buat perkara yang Allah redai dengan niat nak mengangkat agama Allah ni ke tempat yang paling tinggi. Itu maksud jihad.
Maka jangan kita salah tanggapan, oh kalau macam tu jihad ni hanya mengangkat senjata sajalah dianggap jihad. Tidak. Orang yang berada di bumi Palestin sahajalah dianggap berjihad. Tak. Cabang jihad ni banyak. Cabang jihad ni luas. Salah satu daripada cabang jihad kita pada tengah hari ni iaitu kita menuntut ilmu. Betul tak? Menuntut ilmu ni salah satu daripada cabang jihad sebenarnya. Kalau kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tujuannya untuk mengangkat agama di tempat yang paling tinggi, untuk kita mengangkat kejahilan pada diri kita, maka sebenarnya kita sedang mendapat pahala jihad. Walaupun kita tidaklah berjihad mengangkat senjata, melawan tentera Zionis, bagai-bagai, tapi kita tetap mendapat pahala jihad. Tapi jihad ni dia ada tingkatan-tingkatan dia pula. Jihad yang paling tinggi, berperang pada jalan Allah, sehingga jihad macam ni kalau dia mati sekalipun, jasadnya ataupun jenazah orang yang berjihad itu dalam keadaan mati syahid, dia tidak perlu dikapankan, dia tidak perlu dimandikan, dia tidak perlu disembahyangkan. Itu yang paling tinggilah. Tapi tingkatan-tingkatan jihad ni salah satu cabangnya adalah menuntut ilmu. Maka hari ni saya, tuan-tuan, kita semua ni sedang mendapat pahala jihad dengan syarat kita berniat ikhlas untuk mengangkat agama kita di tempat yang paling tinggi. Dan jihad ataupun jihad menuntut ilmu ni, ikhlas dalam menuntut ilmu, kita nak menghilangkan kejahilan yang berada dalam diri kita. Maka kita mendapat pahala jihad pada tengah hari ni. Faham tuan-tuan? Walaupun tak mengangkat senjata sekalipun. Sebab ada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW sebut, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari, tak kira lah keluar dari rumah ke, keluar daripada ofis tadi ke, keluar daripada syuarak tadi ke, kita keluar tadi, kita pergi majlis ilmu dengan syarat bila kita pergi majlis ilmu tadi, ikhlas kita nak menuntut ilmu, nak mengangkat kejahilan. Rasulullah sebut fahuwa fi sabilillah. Orang tu sedang mendapat pahala jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sehinggalah dia pulang, sehingga kita balik. Dalam tempoh 30-40 minit ni kita dianggap sedang berjihad pada jalan Allah. Dan kalaulah kita meninggal dunia dalam fasa ini, maka kita dianggap mendapat pahala syahid. Pahala syahid. Besarnya orang yang berjihad menuntut ilmu tadi. Cumanya orang tua dulu sebut, kalau dalam bab menuntut ilmu ni, kalau nak pandai, jangan sekolah. Orang dulu sebut. Faham tak? Kalau nak pandai, jangan sekolah. Sekolah kena lebih daripada sekolah. Kena 2 kolah, 3 kolah, banyak kolah lah. Maknanya kalau nak pandai ni, jangan kita menuntut ilmu satu tempat saja. Jangan menuntut ilmu satu kitab saja. Jangan menuntut ilmu satu guru saja. Jadi orang dulu sebut sekolah, kolah. Air, kena 2 kolah, 3 kolah, banyak kolah, barulah jadi pandai. Betul tak? Tuan-tuan pun tak pernah dengar kalau nak pandai jangan sekolah. Bukan sekolah yang maksudnya school tu, bukan. 1 kolah, 2 kolah, 3 kolah tu maknanya pelbagai cabang ilmu yang kita belajar, pelbagai tempat yang kita menuntut ilmu, pelbagai guru yang kita belajar. Itu maksud kalau nak pandai jangan sekolah tadi. Bukan sekolah, bukan school, 1 kolah. Maknanya kena lebih daripada 1 kolah. Kita belajar sekolah rendah tempat lain, betul tak? Sekolah menengah tempat lain, universiti tempat lain, bahkan ada orang sambung master tempat lain dan sebagainya. Nak menunjukkan ilmu tu dapat melalui pelbagai cara tu tadi. Itu kita sebut dalam bab jihad lah. Yang kita fokuskan pada tengah hari ni lebih kepada jihad menuntut ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 48 kita baca dalil yang kedua dalam bab jihad ni.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka yang berjuang ataupun berjihad pada jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-58. Allah sebut, orang yang berjihad ataupun orang yang nak buat baik sekalipun, jangan cepat putus asa apabila dicela oleh orang. Dan betul, kita kalau kita nak buat baik, kita akan berdepan dengan cabaran yang paling besar. Cabarannya adalah mulut orang. Betul tak? Orang akan kata, kita nak jadi orang yang ikhlas, kita nak jadi orang yang istiqamah, kita nak jadi orang yang berjihad, kita nak buat baik je, kita akan berdepan dengan cabaran. Cabaran paling besarnya mulut orang. Orang akan kata. Kita buat benda tak baik, itu confirm orang akan kata. Kita nak buat benda baik, agak-agak ada orang kata tak? Ada orang kata, cabaran dia. Kita nak datang majlis ilmu, ada orang kata, tak payahlah kita pergi makan lah, contoh kan. Nak buat baik je apa? Semua orang akan kata. Nak jadi orang istiqamah, orang akan kata. Saya kan, masjid saya, nak ceritanya, kita buat baik pun kena juga. Masjid saya cuti sekolah ni bulan 12, kita buat pertandingan azan. Buat pertandingan azan, kategori kanak-kanak dan remaja. Bagi kita okey lah nak buat pertandingan azan, nak cungkir bakat baru dan sebagainya kan. Tapi buat pertandingan ni pun orang kata juga, bila kita sebarkan poster pertandingan azan ni, ada jemaah yang komplain. Dia kata apa dia? Inilah petanda akhir zaman, ibadat pun dipertandingkan. Dia ke arah situ pula. Pening kita. Buat baik tak kena, kalau buat jahat confirm lah tak kena. Dia kata inilah salah satu daripada tipu daya iblis, iaitu tipu daya iblis kita pertandingkan ibadat-ibadat. Ke arah tu pula rupanya dia fikir. Betul lah Allah sebut, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Awak buat sungguh-sungguh apa yang Allah redai itu. Kalau dalam bab jihad, jihadlah sungguh-sungguh, wa la yakhafuna laumata laim. Jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Sebab apa? Nak buat baik pasti berdepan dengan cabaran daripada mulut-mulut orang. Dulu masa masjid buat, kita buat inisiatif. Sekarang kita tak buat dah. Dulu kita buat inisiatif, mana-mana pelajar sekolah yang datang solat subuh berjemaah dengan pakaian seragam sekolah, masjid bagi insentif. Kalau sekolah menengah RM5 kita bagi, kalau sekolah rendah RM3. Kita rasa okey lah, program tu bagus lah. Dan ramai anak-anak remaja, kanak-kanak datang dengan pakaian seragam dengan mak ayah dia. Sebab apa? Nak merebut insentif tadi. Baguslah. Tapi jemaah bantai kita. Sekarang ni dia kata akhir zaman sekarang ni, nak ibadat pun kena upah, dia kata. Ke arah tu pula dia lihat. Padahal kita ni nak bagi galakan. Yang tak pernah datang, bila kita buat demikian ramai yang datang. Tapi ada jemaah komplain, jemaah tak setuju bagai-bagai. Akhirnya program ni kita terpaksa hentilah. Kata, baru saya faham rupa-rupanya kita buat baik sekalipun kita akan dicela oleh orang lain. Kita nak buat benda ni tujuannya nak bangkitkan semangat. Yalah, betul lah. Walaupun lepas kita hentikan program ni, kehadiran kanak-kanak tu menurun, tapi paling kurang yang tak pernah datang masjid datang. Walaupun tujuannya nak mendapatkan insentif tadi, tapi akhirnya kita mengharapkan satu masa nanti timbul keikhlasan dalam diri dia. Tapi betul Allah sebut, wala yakhafuna laumata laim. Awak buatlah sungguh-sungguh, jangan takut kepada celaan orang yang mencela. Sebab bila kita buat baik, cabaran yang paling besarnya adalah mulut orang. Tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah diubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk ubah lagi. Mulut orang takkan habis, betul tak? Ada nak jawab pantun tak tengah hari ni? Lepas kuliah dan sebutnya,
mulut orang tak habislah. Buatlah apa sekalipun orang akan tetap akan kata. Dan Allah tegaskan, wala yakhafuna laumata laim. Awak jangan takut dengan celaan-celaan orang ni. Bila awak buat sungguh-sungguh, tujuannya kerana Allah, ikhlas kerana Allah, tak salah dari sudut hukum hakam, Allah sebut wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut kepada celaan orang ramai tadi. Dengan syarat benda tu benda yang baik, yang Allah redai. Cuma kadang-kadang mulut orang ni depan dia puji, belakang mengeji. Ada juga orang nak, oi depan kita kemah ustaz, terbaik ustaz, bagus. Belakang bantai juga, tu tak tahan je mulut orang ni. Depan ni pujian tu kita anggap sebagai lip service sajalah, sebagai pemanis di pipi. Ada orang pula kita tak pukul rata, dia ni lebih suka melihat kegagalan orang. Ada juga kan, dia tak berapa seronok sangat melihat kejayaan orang, dia rasa seronok melihat kegagalan orang. Dan ni memang ada orang macam ni. Saya duduk di Bangi kan, ketika Malaysia anjurkan F1, Formula 1 Sepang, lomba kereta, tiket yang paling laris, yang paling cepat sold out, agak-agak kawasan mana tuan-tuan? Kawasan corner, kawasan Seleko, bukan kawasan grandstand. Kawasan grandstand penonton dapat melihat pemenang julang piala, tapi orang tak nak beli sangat situ. Orang nak beli kawasan corner. Apa sebab? Sebab kawasan Seleko itulah biasanya banyak berlakunya aksiden, kemalangan, terbabah, kereta terbakar. Jadi nak menunjukkan ada orang dia lebih gemar melihat kegagalan orang daripada menyaksikan kejayaan orang lain. Dan ada memang orang jenis macam tu. Dan Allah sebut wala yakhafuna laumata laim. Awak jangan lemah semangat terhadap celaan-celaan apa yang awak lakukan tadi, dengan syarat yujahiduna fi sabilillah. Yang awak buat tu memang yujahiduna fi sabilillah, yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu dalil yang kedua. Allah sebut cabaran bagi orang yang nak berjihad di jalan Allah. Cabarannya mulut orang lah. Kemudian muka surat 48 lagi, masih dalam bab jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Surah At-Taubah ayat 123. Maksudnya, perangilah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan yang ada padamu. Para jemaah sekalian, ayat ni kita buat sikit catatan. Ayat ni Allah bicarakan dalam konteks peperangan. Jangan pula bila kita baca ayat ni, ayat Allah suruh perangi orang kafir, orang yang tak beriman, yang berdekatan dengan kita, lepas daripada kuliah, pakat balik, ambil pisau masing-masing. Awak nak pergi ke mana ni? Saya nak perangi orang-orang kafir. Sedangkan ayat ni berbicara dalam konteks perang. Ini kita kena murnikan. Sebab ada ayat yang Allah turunkan dalam situasi perang, maka tidak sesuai diimplementasikan dalam keadaan aman. Kalau tak, orang Islam itu akan jadi teroris, akan jadi ISIS, akan jadi orang yang suka kerja nak cari balah je. Tetapi sedangkan Islam ini agama yang salam, peace, damai. Maka ayat dalam konteks perang, sebagai contoh ayat ni, tidak sesuai digunakan dalam keadaan konteks yang aman tadi. Ya Allah perintahkan berjihad, ya Allah perintahkan perangi orang yang tak beriman. Dalam konteks mana? Dalam konteks apabila orang Islam itu dicerobohi, dalam konteks orang Islam itu diperangi, barulah Allah sebut qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Perangilah orang musyrikin yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka rasai kekerasan yang ada pada kamu tadi. Faham tuan-tuan? Ini ayat dalam konteks perang lah. Kita kena murnikan supaya tidak berlaku timbul salah faham dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tadi. Sebab itu, bila kita memahami ayat Quran ataupun kita memahami hadis,
Ada dua yang perlu kita lihat. Yang pertama, kita lihat ayat itu turun kepada siapa. Yang kedua, kita lihat ayat itu dalam konteks apa ia diturunkan. Jangan kita baca ayat Quran, terjemah secara literal, maka terus kita fahami, oh ayat ni suruh perintahkan buat benda ni. Jangan. Sedangkan ayat itu dia ada asbabun nuzul dia. Sebab turunnya kepada siapa. Kemudian dalam situasi ataupun konteks yang mana, barulah dapat kita faham dengan jelas ayat tersebut apa direction dia. Faham tuan-tuan? Dan sebab itu ada dalam tafsir Al-Quran ni dia ada kajian tematik. Kajian tematik ni kita kumpulkan. Contohnya kalau ayat tentang jihad, semua ayat tentang jihad kita kumpulkan. Oh, barulah kita tarik kesimpulan daripada keseluruhan ayat jihad tadi, barulah kita keluarkan pemahaman daripada ayat jihad tersebut. Jangan baca satu ayat je, terus keluarkan kesimpulan. Menyebabkan rosaklah pemahaman dia. Faham tuan-tuan? Kena kumpulkan semua hadis tentang jihad, ayat Quran tentang jihad. Kemudian kita tarik satu kesimpulan daripada ayat tersebut. Oh, ayat ni cerita dalam konteks aman. Ayat ni cerita tentang dalam konteks perang. Ayat ni pula dalam konteks nak mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Dikumpulkan semua dalam satu tema tadi. Contohnya ayat yang kita baca tadi, ayat yang ketiga daripada kitab kita. Dan last sekali, dalil daripada Al-Quranul Karim, cabang iman tentang jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, galakkanlah orang yang beriman itu untuk berperang. Surah Al-Anfal ayat yang ke-65. Allah Ta'ala turunkan ayat, wahai Rasulullah, ajaklah sahabat-sahabat tu berperang. Sebab apa? Ada satu tahun sahabat ni dia macam lambat-lambat sikit bila turunnya seruan untuk berjihad, iaitu pada tahun yang ke-9 Hijrah, bila berlakunya satu peperangan di Tabuk, perang Tabuk, yang berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Ni perang yang terakhir. Bila turunnya perintah untuk jihad, kebetulan pada waktu tu pula waktu menuai hasil tanaman. Faham tuan-tuan? Anggur sedang berbuah, buah-buah kurma pun sedang mekar, tunggu hasil nak petik je. Kemudian jarak daripada Mekah nak menuju ke Tabuk pula jarak yang jauh. Kebetulan pada waktu tu pula musim panas. Jadi ada dalam kalangan sahabatnya malah, rasa malah, tak berapa daya juga wahai Rasulullah, nak pergi ke Tabuk ni jauh, pokok anggur kami sedang berbuah tu, kami pula baru nak petik buah-buah kurma kami, musim pula musim panas. Boleh tak wahai Rasulullah minta MC? Macam tu lah, minta SQ wahai Rasulullah pergi Tabuk ni. Maka Allah turunkan ayat, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, berikanlah galakan kepada sahabat-sahabat tu supaya pergi berjihad. Bila turun ayat ni, sahabat yang rasa sebelum ni rasa malah, rasa nak minta excuse, menjadi bersemangat balik. Ini salah satu sebenarnya cara Allah Subhanahu wa ta'ala nak membangkitkan semangat jihad dalam kalangan Nabi, bahkan dalam kalangan sahabat sendiri. Bahkan para jemaah sekalian, ada beberapa ketika sebenarnya Nabi SAW sendiri pun ada sampai satu masa sebagai manusia dirinya rasa down dalam dakwah, dalam jihad dan sebagainya. Maka cara Allah nak bangkitkan semangat balik, Allah turunkan ayat-ayat Quran memperingatkan tentang senior-senior dalam kalangan Nabi yang terdahulu. Faham tak? Bila orang duk asyik perli Nabi, cerca Nabi, kata-kata macam-macam pada Nabi, kadang-kadang jiwa Rasulullah SAW ni dia rasa tergurih,
rasa hilang semangat dan sebagainya, maka Allah akan ingatkan cerita tentang senior-senior dalam kalangan Nabi-Nabi terdahulu. Ini salah satu cara Allah nak membangkitkan semangat jiwa yang down. Contohnya kan, dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ni cerita tentang hari kebangkitan. Hari manusia dibangkitkan balik daripada kubur. Bila Rasulullah SAW bacakan ayat ni kepada orang Mekah, maka orang Mekah pada waktu tu peli Nabi. Tak logik wahai Muhammad, takkan kami ni bangkit balik nanti? Kami kan mati dah, tulang kan dah jadi kering. Jadi Rasulullah ni dia rasa putus semangat. Bila dia rasa down, Allah turunkan ayat dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-14. Allah kata, hal ataka hadithu Musa. Wahai Rasulullah yang hilang semangat ni, awak pernah dengar tak cerita tentang Nabi Musa? Apa dia Nabi Musa? Idh nada rabbahu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau awak rasa hilang semangat, awak rasa frah, awak rasa fed up, awak rasa bosan, awak rasa down dengan kaum-kaum awak ni, ketahuilah Nabi Musa tu cabaran dia lebih besar dari awak. Itu cara Allah nak bangkitkan semangat. Faham tak tuan-tuan? Kalau Nabi kata rasakan, oh menghadapi kaum dia ni besar dah cabaran, sebenarnya itu baru kecil sahaja di sisi Allah. Sebab apa? Ada Nabi yang lain lebih besar cabaran dia. Nabi Muhammad nak menghadapi kaum dia, itu baru ikan bilis. Nabi Musa nak menghadapi ikan jerung. Siapa dia? Menghadapi Fir'aun. Faham tuan-tuan? Itu cara Allah nak bangkitkan semangat. Macam kita lah, kalau kita rasa kita demam, batuk, pening, macam-macam kan, kita rasa besar dah ujian kita tu. Tapi bila kita pergi ke hospital kan, tengok orang sakit kena dialisis, yang ni sakit kanser, yang ni buah pinggang, yang ni macam-macam penyakit ada. Demam kita tadi sembuh dengan sendiri, betul tak? Kita rasa kuat semangat. Oh, aku rasa berat dah ujian aku, rupa-rupanya orang lain teruk lagi, berat lagi ujian dia. Itu membangkitkan semangat kita. Begitulah cara Allah nak bangkitkan semangat Nabi, dan begitu juga para sahabat. Akan diturunkan ayat-ayat Al-Quran secara berterusan. Berterusan macam, maksudnya macam mana? Kalau Rasulullah sedang dengan umat dia, Allah datangkan tentang perjalanan dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus lagi teruk. Nabi Ibrahim lagi dahsyat ujian dia. Nabi-nabi yang lain lagi hebat ujian dia. Maka Rasulullah yang down tadi dibangkitkan kembali semangat tadi. Salah satunya ayat ni, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, bangkitkanlah semangat orang-orang beriman tu untuk mereka berjihad. Sebab apa? Ada dalam kalangan sahabat ni, dia kata kalau aku pergi berjihad, nanti buah anggur tak ada orang petik. Dia menjadikan buah anggur dia, buah kurma dia tu lebih besar daripada tawaran jihad yang Allah tawarkan kepada mereka. Maka Allah turunkan ayat membangkitkan semangat tadi. Faham tuan-tuan? Itu cara Allah nak membangkitkan semangat jihad itulah. Dah selesai, ada 4 dalil daripada Quran yang kita bacakan. Kemudian masih dalam bab jihad, ada 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca muka surat 48. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dalam As-Sahihain, kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Sahabat, kita boleh belajarlah satu hal daripada hadis ni tentang cara sahabat dalam bertanya soalan. Sahabat, direction soalan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tanya amalan yang paling baik, paling afdal, paling banyak pahala,
paling utama, paling disukai Allah, ada perkataan paling. Sahabat ni kalau dia tanya soalan. Sebab apa? Sebab mereka ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nak buat sesuatu amalan, buatlah amalan yang paling banyak pahala ke, paling Allah suka ke, paling afdal ke. Faham tuan-tuan? Sebab Rasulullah ni dia didik para sahabat dengan tarbiyah. Cari amalan yang the best, number one, yang paling Allah suka. Dia beza para jemaah sekalian. Kalau orang yang mengajar tu sekadar mengajar, ataupun mengajar tu dan mendidik, dia ada beza. Kalau orang yang hanya mengajar, dia hanya beritahu hukum saja. Boleh, tak boleh. Ya, tidak. Halal, haram. Sah, batal. Itu orang mengajar. Faham tak? Contoh kalau tanya ustaz, boleh tak nak semayang Zuhur kejap lagi pakai seluar 3 suku, pakai singlet begitu je? Contoh kan. Ataupun pakai jersey bola je kan. Orang yang mengajar dia hanya jawab hukum. Boleh, sah, cukup rukun, cukup syarat, bolehlah, sah lah. Itu orang mengajar. Tapi orang yang nak mendidik, nak mentarbiah, dia tak jawab begitu. Dia akan jawab macam mana? Dia akan kata, awak nak menghadap Allah, pakailah pakaian yang paling baik. Faham tak? Paling afdal, paling elok. Itu orang yang nak mentarbiah. Dia bukan hanya jawab dari sudut sah tidak, batal ataupun tidak, boleh ataupun tidak, ya ataupun tidak, tetapi dia akan bagi alternatif yang paling baik. Itu orang yang ada jiwa tarbiyah saja. Faham tak? Rasulullah dia ada jiwa tarbiyah. Sebab itu direction soalan para sahabat, kita akan dapati banyak kali sahabat bila dia tanya soalan akan ada perkataan paling. Wahai Rasulullah, ayus sadaqati afdal, sedekah macam mana paling afdal? Rasulullah jawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah bulan Ramadan. Ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zamu ajra, sedekah macam mana paling banyak pahala? Rasulullah jawab, sedekah paling banyak pahala awak lakukan ketika sihat, ketika kedekut, ketika takut fakir, ketika bercita-cita nak jadi kaya. Ada perkataan paling. Sebab ada jiwa tarbiyah. Sekarang ni jiwa tarbiyah tak ramai. Yang adanya terbiar. Bukan tarbiyah, terbiar. Ikut pandai awak lah, bagi tahu dah, biarlah, biar ke dia lah. Itu terbiar namanya, bukan tarbiyah. Rasulullah dia ada jiwa tarbiyah. Sebab itu kita dapati pertanyaan para sahabat, mereka direction soalannya, mereka tanya yang paling. Contohnya dalam hadis ni lah kita boleh belajar. Faham tak tuan-tuan penerangan dia? Kan sahabat tanya kan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Paling afdal ni paling utama, number one punya amalan. Para jemaah sekalian, soalan, skrip soalan ni banyak sahabat tanya ni, dalam pelbagai jalur riwayat ada. Ada hari Rasulullah jawab amalan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling Allah suka. Rasulullah jawab amalan itu adalah istiqamah. Ada hari, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah suka ni? Rasulullah jawab, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, amalan yang dilakukan secara istiqamah walaupun sikit. Walaupun istiqamah ni payah, tapi orang yang boleh istiqamah walaupun sikit, itulah orang yang paling Allah suka. Dan kita akui istiqamah ni memang payah. Yang mudah apa dia ustaz? Yang mudah istirahat. Istirahat mudah, istiqamah payah. Tapi orang yang boleh istiqamah walaupun sikit, itu paling Allah sukai. Tapi dalam hadis ni, bila sahabat tanya amalan apakah yang paling utama, yang paling Allah suka, yang pertama Rasulullah jawab dalam hadis kita ni, Rasulullah jawab, al-imanu billahi wa rasulih, amalan yang paling Allah suka apabila kita belajar dalam bab iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini paling Allah suka. Siapa ni? Kita lah pada tengah hari ni. Sebab apa? Kita belajar kitab 77 cabang iman. Yang mana cabang iman ni semua belajar dalam bab nak
kita meningkatkan iman kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama yang disukai oleh Allah. Kemudian sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, amalan apa yang kedua yang paling Allah suka? Rasulullah jawab, al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling Allah suka adalah jihad pada jalan Allah. Kita dah bagi maksud tadi dah jihad. Salah satu jihad adalah menuntut ilmu. Kita pada saat ini kita sedang melakukan amalan yang paling Allah suka. Dan yang ketiga, sahabat tanya, amalan apa lagi yang paling Allah suka? Rasulullah jawab, hajjun mabrur, dapatkan haji yang mabrur. Sebab apa haji yang mabrur paling Allah suka? Kerana dia membawa perubahan terhadap dirinya ke arah yang lebih baik. Faham tak? Dia berhijrah. Balik haji itu dia berhijrah daripada yang dulu tak baik kepada yang lebih baik. Itu tanda orang mendapat haji yang mabrur. Apa tanda orang mendapat haji yang mabrur, Ustaz? Dia mampu memberanakkan kebaikan setelah dia balik haji. Itu maksud haji yang mabrur. Lepas balik haji, dia memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain dengan banyak. Itu tanda haji mabrur. Kalau waktu pergi haji, tiap-tiap waktu pergi Masjidul Haram, balik daripada haji, haram muka dah tak nampak kat masjid, kurang mabrur lah tu. Dia tidak mampu memberanakkan kebaikan. Yang paling Allah suka adalah hajjun mabrur. Last sekali muka surat 49 daripada kitab kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al aduwi wasalullahal afiyah, fa idza laqaitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maksudnya, jangan mengharapkan bertemu musuh dan mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Jangan kamu cari musuh, maksudnya Rasul kata. Tapi mohonlah Allah berikan keamanan, kebaikan. Tapi apabila musuh datang mencari kamu, sabarlah, jangan lari. Sebab lari daripada medan jihad ni hukumnya dosa besar. Rasul kata jangan lari kalau musuh datang cari kamu. Ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayangan pedang. Apa maksud syurga di bawah bayangan pedang? Orang yang berjihad, dia sangat dekat untuk masuk syurga. Kerana salah satu daripada pintu syurga itu ada pintu namanya Babul Jihad. Pintu jihad. Jadi alhamdulillah pada tengah hari ini kita telah selesaikan bacaan cabang iman yang ke-26 dan kita rangkumkan sekalilah cabang iman yang ke-27 dan yang ke-28 tu, kerana kesemuanya dia menceritakan di bawah tajuk jihad juga sebenarnya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.